Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab yang keempat, nisbah, kadar dan kadaran di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM terbitan Sasbadi Sendirian Berhad, okay, muka surat 37 hingga muka surat 41. Jadi ini adalah video part 1, kita akan ada video part 2. Okay. Jadi untuk video part 1 ni muka surat 37 hingga 41. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalan. A. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Okay, contoh kat sini 60 sen kepada RM RM1, 50 sen kepada RM RM3. Jadi kesemua tu kita tukarkan kepada unit yang sama. Okay. Semua tukar kepada sen. Okay, 60 sen kekal lah. RM1 50 sen tukar kepada 150 sen, RM3 300 sen. Okey, jadi bahagikan kepada faktor sepunya terbesar untuk ketiga-tiga nombor tersebut dan akan dapat bentuk termudah. Okey, itu je konsep dia. Okey, baik, kita terus pergi pada soalan. 100 gram kepada 1 kg kepada 800 gram. Jadi kita tukar kepada unit yang sama lah. Okay. Jadi semua tu kita tukar kepada gram lah. Okay, 100 gram kekal. Okay, nisbah. Okay, 1 kg kita bersamaan dengan 1000 gram. Nisbah. Okay, satu lagi itu 800 gram. Okay, baik. Baik, jadi untuk ketiga-tiga ni faktor sepunya terbesarnya adalah 100. Okey, 100. Jadi tiga-tiga ni, okey, kita ambil warna lain. Bagi nampak. Okey. Bahagi dengan 100. Okay, setiap tu bahagi dengan 100. Okey. Jadi jawapan akhir dia ataupun kita bagi dengan 100 gram tu semualah. Okey, gram tu kita ambil unit sajalah. Kita ambil dia punya nilai saja. Jadi jawapan akhir dia tu 100 gram bahagi 100 jadi 1. 1000 bagi 100 10. 800 bagi 100 8. Okey, itu dia punya bentuk termudah dia lah. Okey, bentuk nisbah ABC dia. Okey. Di kat sini kita buat macam ni lah, bagi setiap tu bahagi dengan 100 gram. Dan kita buang unit dia tu. Okey, gram bagi gram jadi tinggal nombor saja. Okey, baik. Seterusnya yang kedua ni 40 cm. Okey, 40 cm. Nisbah 1.2 meter tu bersamaan dengan 120 cm sebab 1 meter tu 100 cm. Jadi 1.2 tu 120 cm. 2 meter tu bersamaan dengan 200 cm. Okey, bila dah tukar kepada unit yang sama, seterusnya kita bahagi dengan
faktor sepunya terbesar dia. Jadi untuk ketiga-tiga ni kita bahagi dengan 40 cm. Okey. Okey. 40 cm bagi 40 cm dapat 1. 120 bagi 40 dapat 3. 200 bagi 40 dapat 5. Okey, selesai nombor 2. Okey, nombor 3. 45 minit kepada 1.5 jam kepada 1/2 jam. Okey. Jadi kita tukar kepada unit yang samalah, minit lah. Unit yang paling kecil adalah minit. 45 minit nisbah. Okey, 1.5 tu maksudnya 1 jam setengah. 1 jam setengah 90 minit. 1 jam tu 60 minit, jadi kalau setengah tambah lagi 30 minit, jadi 90 minit lah. 1/2 jam tu setengah jam. Setengah jam maksudnya 30 minit lah. Okey. Jadi kita tengok faktor sepunya terbesar dia adalah okey 15 minit. Okey, tiga-tiga tu kita bahagi dengan 15 minit. Okey, FSTB. Okey, para pelajar kita dah belajar berkaitan dengan FSTB pada bab yang kedua. Okey, faktor dan ganda, faktor dan gandaan. Okey. Jadi 45 minit bagi 15 minit dapat 3 minit. 90 minit bahagi 15 dapat 6. 30 minit bagi 15 dapat 2. Jadi bentuk tu mudah dia macam inilah. Okey, selesai untuk bahagian A. Soalan 37 tu. Pergi kepada bahagian B. Tentukan sama ada pasangan nisbah yang berikut setara atau tidak. Okey, baik. Dia akan bagi dua pasangan nombor yang ada nisbah masing-masing ni, kiri dan kanan. Okey. Jadi nak tahu setara ke tak setara tu bila kita darab dengan sesuatu perkali ataupun nombor, dia akan dapat sama atau tidak dengan sebelah kanan. Ataupun yang kanan ni sama tak dengan sebelah kiri. Macam itulah. Kalau sama, setara. Kalau tak sama, tak setara lah. Okey, baik. Contoh kat sini, 9 nisbah 12 dan 1/2 nisbah 2/3. Jadi dia ambil yang kanan tu 9 nisbah 12. Okey, dua-duanya darab dengan 1/18. Jadi dapat 1/2 dengan nisbah 2/3 seperti sebelah kanan. Jadi sama, setara lah. Okey, baik. Kita tengok nombor 1. Okay, kita ambil 8 nisbah 3. 8. Okay. Cikgu buat jarak terus senang. Okay. Nisbah 3. Okay, baik. Kita tengok kat sini. 8 dengan 32. 8 darab berapa 32? 8 darab 4. Jadi 3 ni pun kena darab dengan 4. Dia mesti sama perkali dia. Okay. Jadi jawapan akhir dia 8 darab 4 dapat 32. Manakala 3 darab 4 dapat
12. Jadi sama tak dengan kanan? Tak sama. Jadi bila tak sama, bukan tidak setara lah. Tulis kat situ, tidak setara. Okey. Terus pergi kepada nombor 2. Okay. Kita ambil belah kiri dah senang. Nak pergi belah kanan. Okey, baik. 7. Okay, jarakkan. Okay, 5. 7 nisbah 5. Jadi kita tengok. Okay, 7 dengan 14. 7 darab 2 dapat 14. Jadi 5 pun kena darab dengan 2. 7 darab 2, 14. Okay, nisbah 5 darab 2, 10. Jadi sama tak dengan kanan? Jadi sama. Jadi kalau sama, setara. Okay. Macam inilah cara kira dah. Dia mesti ada jalan kira dah. Okay, para pelajar boleh ikut panduan yang cikgu tunjukkan. Okay, nak dapat markah penuh, kena buat jalan kira dah. Okey, nombor 3, kaedah yang sama, cuma sekarang ni dia ada tiga nisbah 3 nombor kat situ. Okey, 12. Kita jarakkan sikit. 24 dengan 8. Okey, yang sebelah kanan ni 352. Okey, 12 dengan 3 bahagi berapa? Okey, 12 bahagi dengan 4 dapat 3. Jadi ketiga-tiga ni kita bahagi dengan 4. Okey. 12 bagi 4 dapat 3. 24 bagi 4 dapat 6. 8 bagi 4 dapat 2. Jadi sama tak dengan kanan? Kanan ni 352, yang dapat ni 362. Jadi tidak setara sebab tak sama kan? Tidak setara. Baik. Nombor 4. Okay, 1/3 dengan 1/6. Okay. Okay, 1/3 dengan 2. Kena darab dengan berapa? 1/3 darab berapa jadi 2? Darab dengan 6. Jadi belah kanan ni pun darab dengan 1/6 pun darab dengan 6. 1/3 darab 6 tadi dapat 2. 1/6 darab 6 dapat 1. Jadi sama dengan sebelah kanan, setara. Okey. Nombor 5. 1.8 nisbah 1.5. Okey. 1.8 nak jadi 6. Kalau 6 bahagi 1.8, 10 darab 10/3. Okey. Darab 10/3. Okey. Kita darab 1.8 darab 10/3. Okey, dapat 6. Nisbah 1.5 darab 10/3. Dapat 5. Okey. Jadi bila dapat sama, setara lah. Okey. Macam inilah cara kira dia, barulah dapat markah penuh. Okey. Untuk setiap soalan. Selesai muka surat 37, kita pergi kepada muka surat 38. Okey. Ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Okay, konsep dia sama aja sebenarnya. Okey, baik. Kita tengok. Okey, contoh ni ada yang kita nak buat dia punya nisbah tu dalam bentuk termudah, kita kena bahagi.
Okey, contoh 21 dengan 14. Dia punya faktor sepunya terbesar dia adalah 7. Jadi kedua-duanya bagi dengan 7. Dapat 3 nisbah 2 lah yang paling kecil, termudah. Ada juga yang melibatkan kata nombor pecahan, kata nombor bercampur macam ni, 1, 1/2, okey. Dan juga pecahan tu sendirilah. Okey. Jadi nak dapatkan dia punya nisbah dalam bentuk termudah, kita kena darab dengan gandaan sepunya terkecil. Okey, contoh kat sini. Untuk nombor bercampur kena tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi setiap nombor ni lah, setiap angka tu kita darab dengan gandaan sepunya terkecil. Bagi 2 dengan 4 contohnya. Jadi akan dapat 6 nisbah 8 nisbah 3. Okay. Dan ada juga melibatkan perpuluhan. Okay. Kita kena darab dengan sesuatu nombor lah. Okay. Dan juga kita kena bahagi untuk dapatkan bentuk termudah. Dia ada melibatkan beberapa cara lah. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan dia. Dia bergantung pada soalan juga, nilai yang diberikan tu. Jadi yang pertama ni kita tengok 8 nisbah 12. Okay. Yang terkecilnya berapa? Kita tulis 8 nisbah 12. Jadi untuk yang soalan macam ni dia tak susah sangatlah. Kita bahagi dengan faktor sepunya terbesar dia. Okey. Faktor sepunya terbesarnya adalah 4. Okey. Sebab 4 ni adalah faktor bagi 8, faktor bagi 12. Jadi 8 bagi 4 dapat 2. 12 bagi 4 dapat 3. Dia simple lah, dia mudah yang tu. Okey, cara kira dia macam ni lah. Baik, yang keduanya 3.5 dengan 7. Okey, baik. 3.5 nisbah dengan 7. Baik. 3.5 dengan 7 tu, dia ada kaitan sebab 3.5 tu adalah faktor bagi 7. Jadi, bahagi dengan faktor sepunya terbesar dia. Okey, bahagi dengan 3.5. 7 pun bagi dengan 3.5. Jadi akan dapat 3.5 bagi 3.5 dapat 1. 7 bagi 3.5 dapat 2. Seterusnya nombor 3 melibatkan pecahan. Okey, 2/5. Jadi kita jarakkan sikit nisbah dia tu. Okey, 3/10. Baik. Jadi untuk pecahan, kita kena tukar nak jadi kepada nombor biasa, kita kena darab. Jadi nak darab berapa? Okey. Jadi kat sini kita tengok yang penyebut yang terbesar 10. Okey, jadi semua kena darab dengan 10. Okey, darab dengan 10. Mula darab dengan 10. Okey, 2/5 darab 10 dapat. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 2 darab 2, jadi 4. Okey, nisbah. Okey, yang ni akan jadi 10 bagi 10, 1. 10 bagi 10, 1. 3 darab 1. Okey, baik. Lepas tu boleh bagi lagi tak? Jadi tak boleh nak bagi dah. Jadi nisbah bentuk termudah dia 4/3. 4 nisbah 3 lah. Okey, seterusnya nisbah yang ada 3 nombor ni ada nombor perpuluhan. 0.8 nisbah 0.6 nisbah 1. Okey. Nak elakkan kata kita confuse lah, kadang-kadang pelajar confuse 0.8 ni nak darab berapa, kita tukar kepada pecahan. Jadi 0.8 tu sama dengan 8/10 pecahan dia tu. 0.6 sama dengan 6/10.
1 tu kita tukar kepada 1/1. Macam tu. Jadi pecahan ni nak darab dengan berapa? Kita tengok penyebut paling besar kat sini adalah 10. Jadi semua tu kena darab dengan ketiga-tiga ni kena darab dengan 10. Jadi dia akan jadi macam ni. View lah. Okey, 10 bagi 10 1. Okey, tinggal 8. Ini akan jadi 10 bagi 10 1, 10 bagi 10 1, 6. Dan ni 10. Okey. Bila dah darab tu kita tengok boleh bahagi lagi tak? Jadi 8, 6, 10 ni boleh bahagi lagi. Okey, faktor sepunya dia adalah 2. Kita bahagi dengan 2. Jadi jawapan akhir kat sini 8 bagi 2 dapat 4. 6 bagi 2 dapat 3. 10 bagi 2 dapat 5. Jadi jawapan akhir itu 4, 3, 5. Okey, selesai. Nombor 4. Okey, nombor 5. Okey. 2/3. Okey, ini 1 nisbah 3/4. Okey, baik. Jadi sekarang ni ada 3, ada 4. Jadi dia punya penyebut dia tak sama. Kalau kat sini tadi dia sama kan, 10. Yang ni yang lain tu samalah. Sekarang ni bila melibatkan tak sama, kita tengok dia punya gandaan sepunya terkecil. Bila melibatkan pecahan macam ni, okay, yang ada nombor bercampur, ada nombor bulat biasa, ada pecahan, kita kena darab dengan dia punya faktor sepunya terkecil. Jadi gandaan sepunya terkecil bagi 3 dengan 4 tu, kalau 1 ni 1/1, 1 lah dia punya penyebut. Jadi gandaan sepunya dia adalah terkecil dia adalah 12. Jadi ketiga-tiga ni kena darab dengan 12. Jadi cara dia macam ni. Okey, 2/3 darab dengan 12. 1 darab dengan 12. 3/4 pun darab dengan 12. Okey. Dia akan jadi okey, 3/3 1, 12 bagi 3 4. Jadi 2 darab 4 8. 1 darab 12 12. Okey, yang ni 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. 3 darab 3 9. Jadi kita tengok boleh bahagi lagi tak? Faktor sepunya terbesar. Jadi tak boleh dah. Jadi yang jawapan akhir dia 8 nisbah 12 nisbah 9 lah. Seterusnya 1/4. Okey, jarakkan sikit nisbah 3/8. Jarak sikit. Okey, yang ni yang nombor bercampur kita tukar kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi 4 5/4. Okey, macam ni. Jadi kita tengok gandaan sepunya terbesar dia. Okey, 4 8 4. Jadi kalau yang ni 3 dan 4 12. Yang ni kita tengok 8 tu yang paling besar penyebut dia. Jadi kita darab dengan 8. Gandaan sepunya dia 8. Darab dengan 8. Darab dengan 8. Okey. Jadi dia akan jadi
Okey, 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Sini akan dapat 2. Sebab, okey, 8 bagi 8, 1. 3 dan 1, 3 lah. Ini 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 5 dan 2, 10. Okey, macam itulah cara dia. Okey, selesai muka surat 38. Kita pergi kepada muka surat 39 ni. Okey. Nyatakan kadar dan dua kuantiti yang terlibat dalam setiap situasi yang berikut. Sebagai contoh, jisim bagi 10 cm kuasa 3 besi. Cm padu lah. Besi ialah 78 gram. Kadar dia 78 gram per dengan 10 cm kuasa 3. Kuantiti yang terlibat, jisim dan isi padu. Nombor 1. Okay. Sebiji guli bergolek sejauh 64 cm dalam 8 saat. Jadi kadar dia, okay, kita ambil tu 64 cm per dengan 8 saat. Okay. Jadi kuantiti yang terlibat kat situ jarak dan masa. Jarak ke atas, masa dekat bawah. Okay. Kuantiti yang terlibat jarak dan masa. Okay. Selesai. Nombor 1. Nombor 2, sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Okay, jarak kita ingat letak dekat atas. Jadi kuantiti yang kedua tu dekat bawah. Jadi jarak kita letak ke atas 12 km per dengan 1 liter. Okay, 1 liter. Jadi kuantiti yang terlibat dekat sini adalah jarak dan isi padu. Okay. Nombor 3, sebuah kereta bermula dari keadaan berehat dan mencapai laju 6 meter per saat dalam masa 30 saat. Jadi kat sini 6 meter per saat ni dia punya laju, masa tu 3 saat. Jadi kita nak cari ni melibatkan pecutan lah. Jadi laju dekat atas per dengan 3 saat pula masa dia. Okey. Bila kita bahagi ni dapat unit dia pecutan lah. Okey. Jadi kat sini dia punya kuantiti yang terlibat laju dan masa. Okey, selesai untuk bahagian A. Pergi kepada bahagian B. Okey, dia melibatkan pertukaran unit kat sini. Okey, contoh tu Hamid menunggang motosikal dengan laju 15 meter per saat. Tukarkan 15 meter per saat kepada kilometer per jam. Okey, jadi kat sini pertukaran dia tukar 1 kilometer tu kepada dia kena pertukaran dia 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Lepas tu 1 jam sama dengan 60 1 minit 60 saat. 1 jam 60 minit. Lepas tu 1 minit 60 saat. Jadi 60 3600 saat. Dia tukarkan. Okey. Jadi daripada meter kepada kilometer dia bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000. Okey. Lepas tu kalau daripada saat kepada jam dia bahagi 3600 saat. Dapatlah dia punya jawapan kat situ. Okey, baik. Maksudnya daripada kecil ke besar bahagi.
Unit yang kecil ke besar, bahagi unit besar ke kecil, darab. Itulah lebih kurang. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 1. Harga cendawan kering ialah 4.8 sen per gram. Nyatakan harga cendawan kering itu dalam RM per kg. Baik. Jadi daripada kecil ke besar. Baik. Jadi cara dia, kita ikut contoh ni sebagai contoh. Okey. Kita tulis 4.8 sen tu per gram tu. Per 1 gram. Sama dengan, okey, 4.8. Okey, sekarang ni 1 RM1 tu sama dengan 100 sen. Jadi bila nak tukar kepada unit yang besar, kita bahagi dengan 100 sen lah. Kita bahagi dengan 100 sen. Okey. Macam tu. Jadi kita tulis RM kat depan tu. RM kat depan. Sama dengan RM. Okey. 4.8 bahagi dengan 100. Okay, daripada unit yang kecil kepada unit yang besar, kita bahagi. Okay, manakala 1 gram kepada kg, kita bahagi dengan 1000. Jadi kita akan dapat kat situ. Okay, 48 bahagi 1000, bahagi 100, bahagi dengan 1 bahagi 1000. Okay. Dapat RM 48. Okay, bawah ni kg lah. RM 48 per kg. Okay. Yang kedua, had laju kenderaan di sebatang lebuh raya ialah 90 km per jam. Tukarkan 90 km per jam kepada meter per saat. Jadi daripada unit yang besar kepada unit yang kecil. Kita darab lah. Okay, konsep dia macam tu lah. Jadi kita tulis 90 km per 1 jam. Okay, sama dengan, sekarang ni kita nak tukar kepada meter. Jadi 90 tu, okay, kita darab. Okay, kalau daripada unit yang kecil kepada besar, kita bahagi. Unit besar kepada kecil, kita darab. Jadi 1 kilometer tu sama dengan 1000 meter. Jadi kita buat kurungan macam ni, meter. 1 jam tu pula, kita nak tukar kepada saat. Jadi kita kena darab dengan, okay, kita tengokkan contoh tadi ni, 3600 saat. Jadi kita kena darab dengan 3600 saat. Okay, 1 jam 60 minit. Jadi 1 minit 60 saat. Jadi 60 3600 saat lah. Okay. Dia akan jadi. Jadi 90
darab dengan 1000 bahagi dengan 1/3600. Jadi kita akan dapat 25. Okey, kita tengok unit atas dia M per dengan unit yang bawah S. Jadi 25 meter per saat. Okay, nombor 3, ketumpatan sejenis logam ialah 8,300 kg per meter kuasa 3. Nyatakan ketumpatan logam itu dalam gram per cm kuasa 3. Maksudnya daripada unit yang besar kepada unit yang kecil. Cumanya dia melibatkan kuasa 3. Kita tengok betul-betul. Okay, baik, kita ambil dulu 8,300. Okay, kg per 1 meter kuasa 3. Jadi, kg nak tukar kepada gram, besar kepada kecil kita darab. Okay, macam ni, kurungan 8,300 darab dengan 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi daripada 1 meter kuasa 3 nak tukar kepada cm kuasa 3. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kuasa 3 pula dia akan jadi macam ni. 1 tu tadi darab dengan, okay, sekarang ni kuasa 3. 1 meter tu sama dengan 100 cm. Jadi dia kena darab macam ni. Ada 3 kali 100. Okay. cm kuasa 3. Okay, macam tu. Sebab 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi cm kuasa 3 tu unit dia. Cumanya 100 tu tadi pun dia kena kuasa 3 juga. Dia macam tu. Itu konsep yang kena faham bila melibatkan kuasa 3. Kalau kuasa 2, 2 kali lah darab. Kalau kuasa 3, 3 kali kita darab 100. Jadi, kita akan dapat 8,300 darab dengan 1000 bahagi dengan 1 darab 100 darab 100 darab 100. Jadi, kita akan dapat jawapan dia 8.3. Ambil unit dekat atas, gram. Okay, per cm kuasa 3. Itulah jawapannya. Selesai muka surat 39, kita pergi kepada muka surat 40. Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Okay. Contoh kat sini, jika 3 batang pen berharga RM18, maka 5 batang pen itu berharga RM30. Okay, jadi buat perkadaran kat sini. RM18 per 3 sama dengan RM30 per 5. Okey, nombor 1, Tony berenang 10 pusingan dalam masa 30 minit. Jika dia berenang 15 pusingan, dia akan mengambil masa 45 minit. Jadi kita letakkan minit tu dekat atas, pusingan tu dekat bawah. Jadi 10 pusingan dalam masa 30 minit. Jadi kita tulis kat situ 30 minit per dengan 10 pusingan. Sama dengan 45 minit per dengan 15 pusingan. Okay.
Ataupun tak nak tulis pusingan pun tak boleh lah. Okey, baik. Okey, nombor 2, 5 kg beras dijual dengan harga RM12 dan RM10 kg beras dijual dengan harga RM24. Jadi kita tulis RM lah dekat atas RM. RM12 5 kg per 5 kg per dengan RM 24 per dengan 10 kg. Okay. Selesai bahagian A. Bahagian B, selesaikan setiap yang berikut menggunakan perkadaran ni lah. Harga bagi 2 kg teh ialah RM18. Berapakah harga bagi 10 kg teh? Dia buat perkadaran kat situ. Jadi kalau 2 kg per dengan RM18 sama dengan 10 kg per dengan X. X tu berapa harga lah bagi 10 kg. Jadi kalau daripada 2 kg pergi kepada 10 kg, 2 darab dengan 5. Jadi RM18 ni pun kena darab dengan 5. Jadi dapatlah RM90. Macam itulah cara dia. Okay, pergi pada soalan. Sebuah kereta bergerak sejauh 570 km dengan penggunaan 60 liter petrol. Jika kereta itu bergerak sejauh 190 km, berapakah penggunaan petrol? Okay, menggunakan kaedah perkadaran tadi, kita letakkan jarak tu ke atas, dia punya petrol tu dekat bawah. Liter tu. Okay, 570 km per dengan 60 liter sama dengan sekarang ni sejauh 190 km berapa penggunaan petrol. Jadi kita wakilkan sebagai X juga lah. Okay. Macam contoh ni, kita ikut contoh. Wakilkan sebagai X. Jadi kita kira nilai X. Okay. Jadi 190 km ni tunjukkan jalan kira. Okay. Jangan kata jalan kira ada dalam kalkulator. Tak boleh. Tak dapat markah. Kena tunjukkan jalan pengiraan. 190 km darab dengan 60 liter tu. Bahagi dengan 570 km. Okey, jadi dapat nilai X tu berapa? 190 km darab dengan 60 liter bagi 570 km, kita akan dapat 20 liter. Okey, selesai nombor 1. Okey, nombor 2. Seorang peladang menanam 3 batang pokok limau per 1.5 meter kuasa 2. Berapakah bilangan pokok limau yang dapat ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 75 meter kuasa 2? Menggunakan kaedah perkadaran ni lah. Okay. Kita buat macam ni. 1.5 meter kuasa 2. Jumlah pokok yang boleh ditanam adalah 3 batang pokok. Jadi kita buat per 3. Okay. Okay. Lepas tu dia tanya berapa bilangan pokok limau dan satu kawasan 75 meter kuasa 2. Jadi kita cari X lah. Samalah konsep dah. Jadi nak dapatkan X, tunjukkan jalan kira dah. 75 meter kuasa 2 darab dengan 3. Okay. Bahagi dengan 1.5 meter kuasa 2. Jadi jawapan dia 75 meter kuasa 2 darab dengan 3 bahagi 1.5. Okey, dapat 150 batang lah. Okey.
Selesai. Nombor 2. Nombor 3, terdapat 90 orang pemain dalam 15 pasukan bola tampar. Cari bilangan pemain dalam 3 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Okey, baik. Kaedah sama ada kita nak letakkan bilangan pemain dekat atas, pasukan kat bawah ataupun pasukan dekat atas, pemain kat bawah, sama je. Okay, jadi contohlah kita letak pemain tu dekat atas 90 pemain per dengan 15 pasukan. Okay. Lepas tu dia tanya berapa bilangan pemain. Okay, kita wakilkan sebagai S. Okay, pemain 3 pasukan per dengan 3. Okay, macam tu. Jadi nak dapatkan X 90 darab dengan 3 bahagi dengan 15. Dapat bilangan pemain tu. 90 darab 3 bahagi 15. Okey, dapat 18. Okey, 18 orang lah. Okey, selesai muka surat 40. Okey, muka surat 41, muka surat terakhir lah untuk video part 1 ni. Kita akan ada video part 2 lepas ni. Cari nisbah A, nisbah B, nisbah C bagi setiap yang berikut. Okey. Sini sebagai contoh, A nisbah B 5 nisbah 3. Lepas tu B nisbah C 4 nisbah 1. Okey. Jadi kita tengok kat sini B tak sama. Bila tak sama, okey, yang B nilai 3 tu darab dengan 4. Yang B nilai 4 ni darab dengan 3. Kita samakan dia punya nilai. Akhir sekali baru kita susun dalam bentuk A nisbah B nisbah C tu. Okey, dapat jawapan akhir. Macam itulah. Okey, kita pergi kepada soalan dia. A nisbah B sama dengan 3 nisbah 4 dan B nisbah C adalah 4 nisbah 9. Jadi kita tengok kat sini B tu sama tak? Sama. Kalau sama kita susun terus lah, boleh susun terus. Jadi A tu kita tulis dulu A nisbah B nisbah C. A tu kita ambil terus nilai dia 3. B kiri dan kanan ni sama, jadi kita tulis terus 4. C ambil terus nilai dia 9. Senanglah, tak payah nak tukar apa sebab dia nilai sama. Nombor 2. A nisbah B sama dengan 7 nisbah 10. B nisbah C 15 nisbah 8. Maksudnya B dia tu tak sama. Okey. Jadi macam mana cara dia? Okey, kita tulis dulu 7 jarakkan sikit 10. Macam tu. Manakala yang sebelah ni pula B nisbah C ni. Okey, yang ni A nisbah B. Manakala B nisbah C ni. Kita tulis 15 jarak sikit 8. Okay. B tak sama. Okay. 10 dengan 15. Jadi kita tengok dia punya gandaan sepunya. Okay, gandaan sepunya terkecil je lah. 10 dengan 15. 30. 15 darab 2, 30. 10 darab 3. Jadi 10 darab dengan 3 dapat 30. Jadi 15 ni darab dengan 2. Jadi yang sebelah sini darab dengan 2. Yang sebelah sini darab dengan 3. Jadi kita akan dapat A nisbah B ni 21 nisbah 30. Manakala B nisbah C ni 30 nisbah 16. Jadi kita susun balik. Okey. A nisbah B nisbah C ni. A tadi 21.
B itu 30, C itu 16. Ada faktor sepunya terbesar apa kita boleh bagi lagi tak? Jadi tak boleh dah. Jadi jawapan akhir dia yang ni lah, 21 nisbah 30 nisbah 16. Okay, nombor 3. A nisbah B sama dengan 5. Kita jarakkan sikit, 6. Manakala B nisbah C, kita tulis kat situ 8. Okay, jarakkan sikit. Kenapa jarakkan sikit tu? Sebab kita nak darab dengan suatu nombor. Contoh macam nombor 2 tu kan. Jadi kita tengok kat sini. Yang nilai B tu tak sama. 6 dengan 8. Jadi kita kena tengok dia punya gandaan sepunya terkecilnya. Okay. 6 darab 2, 12. 6 darab 3, 18. 6 darab 4, 24. 8 darab 3, 24. Jadi dia punya gandaan sepunya terkecil dia 24. 8 dengan 6, 24. Jadi 6 darab berapa? 24. 6 darab dengan 4. 8 darab dengan 3, 24. Jadi yang sebelah kiri ni darab dengan 4. Okay. Yang sebelah kanan ni darab dengan 3. 5 darab 4 dapat 20. 6 darab 4, 24. 8 darab 3 pun dapat sama, 24. Dia mesti dapat sama. Sebelah darab 3, 33. Jadi kita susun balik. Okay. A nisbah B nisbah C. A itu 20. B itu 24. C itu 33. Okay, jadi dia tak boleh nak kecilkan lagi lah. 33. Tak apa kata tak boleh nak bagi dengan 2 kan. Okay. Jadi jawapan akhir dia yang ni lah. Okay, selesai. Yang bahagian A. Bahagian B. Okay, baik. Tentukan nisbah 3 kuantiti dalam setiap situasi yang berikut. Okay, nombor 1. Nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali kepada Balen ialah 2 nisbah 5. Nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Balen kepada Chan ialah 3 nisbah 1. Cari nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali, Balen dan Chan. Jadi kita ringkaskan nama 3 orang ni. Okey. Ali itu A. Dia kata nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali pada Balen. Jadi A nisbah B lah. Ali nisbah pada Balen sama dengan 2 nisbah 5. Okey. Cari bilangan buku yang dimiliki oleh Balen kepada nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Balen kepada Chan ialah 3 nisbah 1. Balen B nisbah kepada Chan tadi sama dengan 3 nisbah 1. Jadi kita tengok kat sini untuk Balen tu nombor dia tak sama kan, 5 dengan 3. Jadi kita tengok dia punya gandaan sepunya terkecil dia. 5 dengan 3 berapa? 15. Jadi sini tadi kita jarakkan sikit lah, kita buat jarak. Kita nak darab. Okey, baik. 2 nisbah jarakkan sikit 5. Yang ni 3 nisbah 1. Okey, baik. Baik, B tadi 5 dengan 3. Jadi 5 dengan 3 gandaan sepunya terkecil dia 15. Jadi kalau 5 nak jadi 15 darab dengan 3. 3 nak jadi 15 kena darab dengan 5. Jadi yang sebelah kiri ni darab dengan 3. Kalau nisbah belah kanan ni darab dengan 5. Jadi A nisbah B akan jadi 2 darab 3, 6. Nisbah 5 darab 3, 15. 3 darab 5, 15. Nisbah 1 darab 5, 5. Cari nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali, Balen dan Chan. Maksudnya kat situ, dia nak nisbah 3-3 tu lah. A nisbah kepada B, nisbah kepada C. Jadi jawapan dia A tadi 6.
nisbah B tu sama 15. Kita dah buat sama kan dia. C 5. Jadi selesai. Dah tak boleh nak bagi dah. Selesai kat situ. Soalan nombor 2. Nisbah tinggi Rita kepada tinggi Sarah ialah 3 nisbah 5. Jadi kita ringkaskan nama dua orang ni. Okey. R dengan S. R nisbah S sama dengan 3. Dijarakkan sikit. 5. Nisbah tinggi Rita kepada tinggi Tina. Okey. R nisbah kepada Tina ialah 2, jarakkan sikit, nisbah 3. Rita dengan Sarah. Lepas tu, Rita dengan Tina. Okey, baik. Jadi dia tak sama. R tu tak sama. 3 dengan 2. Jadi kita kena darabkan dia lah. Okey. Ganda sepunya terkecil untuk 3 dengan 2 adalah 3 darab 2, 6. Jadi 3 darab berapa jadi 6? 3 darab 2. Jadi 5 ni pun kena darab dengan 2. Jadi sebelah sini 2 nak jadi 6 darab dengan 3. Kita kena ingat keadaan sepunya terkecil dah. Jadi 3 darab 2 dapat 6. 5 darab 2 dapat 10. Okey, 2 darab 3 tadi samalah 6. Dia akan jadi samalah R tu. 3 darab 3, 9. Jadi soalan dia mesti nak tanya 3 tu. Cari nisbah tinggi Rita kepada tinggi Sarah kepada tinggi Tina. Maksudnya kat situ nisbah tinggi Rita kepada tinggi Sarah, nisbah kepada tinggi Tina. R nisbah S nisbah T sama dengan R sama dengan 6, nisbah S tu 10, T itu 9. Jadi dapatlah jawapan dia. Okey. Jadi selesai untuk video part 1 pentaksiran bilik darjah untuk bab yang keempat, nisbah kadar dan kadaran di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, semoga bermanfaat. Okey. Teruskan menonton untuk video part 2 selepas ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.